Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Februari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. 5 rider makanan didakwa bunuh seorang pemandu lelaki. Juga JAKIM nafi terima dokumen berhubung nasab Maula Amin. Lima penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh seorang pemandu lelaki. Kejadian itu tular di media sosial menunjukkan mangsa diikat tangannya sebelum ditarik keluar daripada kereta dan dipukul. Tiada pengakuan direkodkan daripada semua tertuduh berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kelima-lima lelaki itu didakwa membunuh Syahril Samad 42 tahun di Jalan TPS 2 Palang 3, Taman Pelangi Semenyih 2 Beranang pada jam 9.54 malam 20 Februari lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang membawa kepada hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika disabitkan kesalahan. Kejadian minggu lalu itu dipercayai berlaku selepas lelaki berkenaan yang memandu Proton Saga Kelabu terbabit kemalangan dengan beberapa kenderaan lain. Mangsa dikatakan dikejar orang awam hingga ke Taman Pelangi Semenyih 2 sebelum keretanya terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan. Polis menahan 7 lelaki berusia antara 22 hingga 52 tahun di Semenyih, Kajang dan Beranang untuk membantu siasatan. Baik, tindakan mengeluarkan pesakit yang stabil daripada Institut Jantung Negara atau AJN dibuat bagi membolehkan lebih ramai pesakit lain yang lebih kronik dirujuk dan mendapat rawatan di fasiliti berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataannya berkata, Kementerian Kesihatan menggunakan pembiayaan tahunan persekutuan yang diterima daripada Kementerian Keuangan bagi merujuk pesakit jantung ke IJN. Katanya bagi memastikan lebih ramai pesakit lain dirujuk ke IJN, pesakit sedia ada dibenarkan discharge apabila keadaan mereka sudah stabil sebelum mereka dirujuk ke pusat jantung KKM yang lain. KKM juga mempunyai 7 hospital yang mempunyai perkhidmatan kardiologi dan 3 termasuk mempunyai perkhidmatan kardiotorasik. Pusat jantung KKM juga diuruskan pakar kardiologi dan pakar bedah kardiotorasik yang memiliki reputasi serta bertauliah. Paling penting, KKM akan terus memastikan penjagaan dan keselamatan pesakit terbabit tidak terjejas. Tambahnya, KKM merujuk kes kompleks dan pesakit jantung kritikal ke IJN bagi mengurangkan kesesakan dan masa menunggu yang lama di pusat jantung KKM yang lain, sekaligus menyangkal laporan yang mendakwa IJN kini dalam proses mengeluarkan semua pesakit dalam kalangan penjawat awam dan pesara berikutan langkah penjimatan kos kerajaan. Katanya IJN hanya akan mendischarge pesakit yang stabil dengan tempoh pemantauan sekurang-kurangnya 6 bulan hingga setahun bagi dewasa dan 1 hingga 2 tahun bagi kanak-kanak. KKM berkata pesakit yang stabil kemudian akan kembali kepada hospital KKM bagi penjagaan berterusan di Jabatan Kardiologi dan Kardiotoraks. Kos membabitkan rujukan pesakit kepada IJN dibiayai perbelanjaan persekutuan yang disediakan Kementerian Keuangan. Walaupun perbelanjaan untuk rujukan ini meningkat setiap tahun, langkah kawalan kos yang berhemat adalah penting untuk merawat seramai mungkin pesakit dengan sumber sedia ada selain memastikan keadilan kepada pembayar cukai. Pelaksanaan skim perubatan madani akan tertumpu kepada 10 daerah dan penerima tertentu bagi meningkatkan keberkesanan, kemampanan dan memaksimumkan impak skim itu. Protect Health Corporation berkata, berkuat kuasa semalam 10 daerah fokus adalah Kuala Lumpur, Gombak, Hulu Langat, Petaling Jaya, Klang, Johor Bahru, Kinta, Timur Laut, Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Kuching. Selain daripada itu, kelayakan penerima skim perubatan madani akan memberi fokus kepada isi rumah berdaftar di 10 daerah berkenaan dan pesakit yang pernah menerima rawatan boleh memanfaatkannya hingga peruntukan skim ini digunakan sepenuhnya. Klinik swasta skim perubatan madani yang aktif di dalam daerah yang ditetapkan
boleh terus menyediakan perkhidmatan skim perubatan madani bagi memastikan perubahan itu berjalan lancar kepada pesakit yang menerima rawatan dan klinik swasta skim perubatan madani yang beroperasi di luar daerah yang ditetapkan. Klinik-klinik berkenaan akan mempunyai masa hingga Khamis ini untuk mengemukakan tuntutan tertunggak bagi pesakit yang dirawat. Protect Health sudah menghantar makluman kepada semua klinik swasta skim perubatan madani yang terbabit. Skim perubatan madani yang dilancarkan sebagai program perintis sejak 15 Jun lalu bertujuan mengurangkan kesesakan pesakit di Jabatan Pesakit Luar dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan KKM di kawasan bandar pada masa ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak menerima sebarang bukti dokumen berhubung nasab Maula Amin seperti didakwa pihak tertentu. Perkara itu dinyatakan JAKIM dalam kenyataan yang dikeluarkan menerusi Facebook rasmi jabatan itu. Menurut JAKIM, susulan kenyataan dibuat pihak Nur Al-Mustafa Malaysia dalam sidang media yang diadakan berhubung nasab Maula Amin bahawa mereka telah mengemukakan bukti dokumen berkaitan kepada JAKIM. Dimaklumkan bahawa JAKIM tidak menerima sebarang dokumen sebagaimana yang dinyatakan. Sebelum ini, seorang lelaki mendakwa warga negara Maghribi dan dikenali dalam kalangan pengikutnya sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani mengaku mempunyai jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 22 Februari lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar mengingatkan masyarakat, terutamanya umat Islam, supaya tidak terlalu taksub kepada mana-mana individu, sebaliknya perlulah sentiasa berpegang kepada neraca ilmu dan fakta. Beberapa aplikasi Al-Quran dalam talian yang diedarkan dalam pasaran namun tidak mendapat kelulusan dan perakuan Kementerian Dalam Negeri KDN sedang dipantau. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Ni Yusaimi Yusof berkata, aplikasi yang tidak mendapat kelulusan dan perakuan daripada KDN serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini dibimbangi akan mengelirukan masyarakat Islam dalam negara kerana ia sudah mula digunapakai. Langkah kita ialah menyedarkan masyarakat untuk memilih hanya Al-Quran yang diperaku oleh KDN, termasuklah dalam talian. Yang kedua, sudah tentulah KDN dan pihak berautoriti menaiki kandungan dalam talian iaitu SKMM dalam kerjasama untuk menghalang mana-mana apps yang tiada perakuan seperti Al-Quran ini. Jadi tindakan ini berterusan, walaupun kita tengok di sana banyak kan dalam Google Apps, Play Store dan sebagainya. Dan masyarakat kena faham, satu, dia memilih yang ada perakuan. Aplikasi tersebut tidak diperakukan kerana tidak melalui proses semakan oleh Lajnah Tashih Al-Quran Malaysia. Justru KDN menyeru syarikat pembangunan aplikasi untuk mengemukakan salinan perisian proof akhir teks Al-Quran kepada Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Teks Al-Quran KDN. Setakat ini hanya aplikasi Smart Quran yang mempunyai kelulusan dan terbukti kesahihan untuk digunapakai oleh masyarakat Islam di negara ini mengikut Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986 Pindaan 2023. Katanya aplikasi yang boleh dimuat turun secara percuma itu dibangunkan dengan kerjasama KDN dan mendapat kelulusan JAKIM serta berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Seorang peniaga yang digelar Ayahanda Hussein dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Dungun atas dakwaan menguruskan sebuah pertubuhan haram iaitu Pertubuhan Kebajikan Selendang Merah Malaysia Ayahanda Harimau Kumbang atau AHK tahun lalu. Tertuduh Hussein Hassan 40 tahun turut didakwa bersama seorang mekanik Muhammad Syamim Abdul Rahim 39 tahun atas dakwaan mengambil bahagian dalam AHK yang merupakan pertubuhan tidak berdaftar. Turut didakwa adik dan anak Hussein iaitu Muhammad 39 tahun dan Muhammad Airil Amirul 21 tahun serta seorang pemandu ambulans Hilmi Ibrahim 50 tahun atas dakwaan menjadi anggota AHK. Kesemua tertuduh termasuk ketuanya Hussein membuat pengakuan tidak bersalah setelah semua pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Amira Fatihah Osman. Berdasarkan pertuduhan, Hussein didakwa mengurus AHK yang merupakan sebuah pertubuhan tidak berdaftar di Kampung Surajeti di Dungun 1.40 pagi 20 Januari 2023.
tertuduh didakwa mengikut Seksyen 42 Akta Pertubuhan 1966. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum RM15,000 atau kedua-duanya sekali. Dia turut didakwa bersama Muhammad Syamim mengambil bahagian dalam EHK tanpa kebenaran bertulis pendaftar mengikut Seksyen 6/3 Akta sama. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di lokasi berasingan iaitu Kampung Cik Lijah, Kampung Bunga Raya, Kampung Surah Hujung di Dungun dan Kampung Alu Jambu, Kuala Nerus antara pukul 1.45 pagi hingga 3.15 pagi 20 Januari 2023. Kes akan disebut semula 18 Mac depan. Pada 23 Januari 2023, media melaporkan AHK yang disyaki aktif dalam aktiviti pinjaman wang tidak berlesen atau ahlong dan menarik kenderaan secara haram berjaya dilumpuhkan dalam operasi khas dilakukan Bukit Aman di sekitar Dungun. Selendang Merah mula aktif di sekitar Dungun dan dipercayai merekrut keahlian termasuk dalam kalangan anggota dan pegawai polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dungun sejak tahun 2021. Sebuah syarikat pengendali pakej umrah bersama dua pengarahnya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban di atas 51 pertuduhan iaitu gagal untuk mematuhi award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau TTPM iaitu membayar balik tuntutan wang berjumlah RM473,730 kepada 17 mangsa. Emirates Travel and Tours Sdn Bhd diwakili dua pengarah berkenaan yang merupakan pasangan suami isteri iaitu Datuk Zulkarnain Endut 43 tahun dan Datin Mazwin Mustafa 43 tahun. Berdasarkan kertas pertuduhan, orang kena saman OKS iaitu Emirates Travel and Tours Sdn Bhd sebagai sebuah syarikat bersama Zulkarnain dan Mazwin masing-masing berdepan 17 pertuduhan kerana gagal mematuhi award TTPM berkenaan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM KPDN Negeri Sembilan antara 29 Mei hingga 13 September 2023. Pendakwaan mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 kurungan Akta 599 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. OKS juga turut berdepan kes yang sama di seluruh negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Kes ini membabitkan 17 mangsa yang berniat menunaikan ibadah umrah. Kes akan disebut semula pada 25 April depan bagi serahan dokumen. Di Pulau Pinang, seorang bekas pengarah sebuah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam, Pulau Pinang atas pertuduhan menyalahgunakan kereta milik syarikat keluarganya tahun lalu. Tertuduh Eng Chiang Chong, 61 tahun pada 3 Oktober 2023 bertempat di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Seberang Jaya telah dengan curangnya menggunakan kereta Mercedes-Benz GLC 300 Coupe milik syarikat Hip Lee Chan Trading Company Sdn Bhd. Tertuduh boleh dihukum mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 5 tahun selain boleh disebat serta denda. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM6,000 dengan seorang penjamin serta mengarahkan tertuduh menyerahkan pasport sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula 2 April depan. Cadangan pengecualian kenaikan SST bil air dan elektrik diperhalusi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perdana Menteri Kemboja Hun Manet yang sedang dalam lawatan rasmi sehari ke Malaysia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berbincang mengenai hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ini merupakan lawatan pertama Hun Manet ke Malaysia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Kemboja pada Ogos lalu. Ketibaan Han Manet disambut Datuk Seri Anwar kira-kira jam 10.15 pagi dan diberi sambutan rasmi di Dataran Perdana. Dalam mesyuarat dua hal itu, perbincangan kedua-dua pemimpin akan tertumpu kepada soal kemajuan hubungan dua hala yang berterusan, khususnya kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, industri halal, tenaga, keselamatan, maklumat dan komunikasi serta peranan Malaysia dalam pembangunan sosioekonomi masyarakat Islam di Kemboja. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran memorandum kerjasama dalam inovasi kewangan dan sistem pembayaran antara Bank Negara Malaysia dan National Bank of Cambodia.
Peruntukan dalam Akta Enactment dan Ordinen Jenayah Syariah di negeri lain masih sah, berperlembagaan dan boleh dikuatkuasakan selagi tidak dicabar dan tidak diisytiharkan sebagai tidak sah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan berkata, hanya 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 sahaja yang diisytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Beliau bagaimanapun tidak menafikan timbul persoalan adakah kerajaan persekutuan boleh memberi arahan ke atas lain-lain negeri untuk meminda undang-undang syariah masing-masing. Apa yang boleh diputuskan berdasarkan Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 Senarai 2 Senarai Jadual ke-9 Pelanggan Persekutuan Hayat Awal Agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri, maka Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja merupakan pihak berkuasa utama yang perlu dirundungi dan perlu memberi perkenan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Perikatan Nasional Kota Baru mengenai langkah kerajaan persekutuan untuk menguruskan undang-undang di peringkat negeri lain susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu bersabit 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan buat pertama kalinya menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam turut bermesyuarat secara mingguan. Laporan pertama sudah dihantar kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI pada 15 Februari lalu dengan penyelesaian tuntas berhubung isu berkenaan dijangka akan dapat diperoleh dalam tempoh setahun. Dan Parlimen juga dimaklumkan mengenai cadangan pengecualian kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap bil air dan elektrik akan diperhalusi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL akan mempertimbangkan perkara itu susulan kenaikan SST sebanyak 2% bermula Jumaat ini. Perkara berkaitan kenaikan SST ini memang dalam mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan dipengerusikan oleh Amat Berhormat TPM yang lepas, kira-kira 2 minggu lepas, memang ada satu paper khusus untuk kita melihat kesan dan impaknya. Dan insya-Allah perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Eritam ini kita akan bawa untuk dikaji dan kita bawa kepada mesyuarat NAKOL yang akan diadakan pada 20 Mac nanti untuk pertimbangan selanjutnya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Seri Dr. Wika Siong, Barisan Nasional Air Hitam berhubung cadangan pengecualian kenaikan SST ke atas bil air dan elektrik di Dewan Rakyat. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Belanjawan 2024 mengumumkan beberapa reformasi pencukaian yang akan dilaksanakan tahun depan termasuk menaikkan kadar SST daripada 6 ke 8%. Kenaikan itu bagaimanapun tidak melibatkan perkhidmatan makanan, minuman dan telekomunikasi. Selepas ini, Jeddah keamanan Gaza dijangka Isnin depan. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Penduduk di utara Gaza mempertaruhkan nyawa mereka dengan melarikan diri ke selatan kerana bimbang akan mati kelaparan. Ketika ini, Gaza Utara terputus bantuan makanan berikutan konvoi kemanusiaan tidak lagi memasuki kawasan itu secara berkala. 3 kanak-kanak ini antara mangsa perang yang meninggalkan utara Gaza akibat ketiadaan sumber makanan. Ibu mereka dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel, manakala ayah mereka berada di selatan Gaza. Sementara itu, Ketua Agensi Bantuan bagi Pelarian Palestin UNRWA, Philip Lazzarini berkata, kebuluran boleh dielakkan jika lebih banyak konvoi makanan dibenarkan masuk ke utara Gaza secara tetap. Situasi di Gaza jelas menggambarkan bukti kelaparan ada di mana-mana sehinggakan mangsa perang terpaksa memproses makanan haiwan untuk dijadikan roti. Lebih terdesak, mereka juga menyembelih kuda bagi mendapatkan dagingnya. والله طاحين علينا ولا يتعطشون جفاف عايشين في جفاف والله يا اخواتي صرنا مجاعه صرنا المجاعه صرنا لا تشوف كل حاله نظل هيك عايشين مش عيش هذا بدنا السيسي يطلع عنا مجاعه احنا عندنا في غزه الاكل مش ملاقيين ناكل بناكل اكل حيوانات ما فيش يعني بالمره بيجي ابنك الصغير بده منك شكل مش قادر توفر له الشكل بيجي بده منك خبز مش قادر تعطيه الخبزه بقينا عايشين على الرز خلص
Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi harapan genjatan senjata di Gaza dapat dikuatkuasakan Isnin depan bagi meredakan konflik Israel-Hamas. Ia termasuklah perjanjian untuk pembebasan tebusan Israel dan tahanan Palestin di penjara Israel. Kenyataan itu dikeluarkan Biden bagi menjawab soalan wartawan ketika dalam rangka lawatannya ke New York. Well, I hope by the beginning of the weekend, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Penasihat Keselamatan Negara Rumah Putih, Jack Sullivan berkata wakil dari beberapa pihak tidak termasuk pemimpin Hamas bertemu di Paris pada hujung minggu. Selepas pertemuan di Paris, wakil Mesir, Qatar dan AS kemudian mengadakan perjumpaan lanjut di Doha yang turut disertai wakil Israel dan Hamas dengan harapan rundingan damai dapat dimuktamadkan sebelum Ramadan. Sementara itu, Biden ketika ditemu bual dalam satu program wawancara memaklumkan bahawa Israel bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti ketenteraan pada bulan Ramadan dan memberi ruang kepada penduduk Gaza meninggalkan Rafah bagi meneruskan matlamat memerangi Hamas. Sementara itu, Jordan meneruskan penyaluran bantuan dengan menggugurkan bekalan dari udara ke semenanjung Gaza. Bantuan kemanusiaan yang merangkumi bekalan makanan serta keperluan asas lain itu dibawa dengan 2 pesawat tentera Jordan dan sebuah pesawat Perancis. Bekalan itu kemudian digugurkan di 11 lokasi di seluruh Gaza. Derap bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza semakin berkurang pada Februari berbanding bulan sebelumnya dan menyebabkan segala sumber makanan telah habis. Penduduk di Gaza City terpaksa menunggu berjam-jam lamanya dengan harapan derap bantuan akan tiba, namun penantian hanya sia-sia. Negara-negara Arab menggesa Hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ untuk memutuskan bahawa pendudukan Israel di wilayah Palestin adalah haram. Turki dalam penghujahannya menyifatkan pendudukan itu sebagai penghalang sebenar kepada keamanan. Pada hari ke-6 yang juga hari terakhir prosiding pendengaran, Timbalan Menteri Luar Turki Ahmet Yildiz memberitahu hakim bahawa pendudukan Israel itu merupakan punca akar kepada konflik di rantau terbabit. ICJ telah mendengar hujah daripada lebih 50 negara berikutan permintaan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA pada 2022 supaya satu pandangan tidak mengikat dikeluarkan berhubung kesan pendudukan Israel dari segi undang-undang. Sebahagian besar negara yang mengambil bahagian pada pendengaran di ICJ itu telah meminta hakim untuk mengisytiharkan pendudukan Israel terbabit sebagai haram. Pendengaran itu berakhir semalam dengan mahkamah memaklumkan bahawa keputusan penghujahannya itu akan diumumkan pada tarikh tertentu. Panel dibarisi 15 hakim terbabit dijangka mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk mengeluarkan pandangan mereka. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. I do.